Malaysian 04, and on behalf of the LI Tower and all Malaysians, we would like to express our gratitude to Malaysian Airlines and Mascargo for bringing the first vaccine back home as part of our contribution to the country in fighting COVID-19. Thank you. Very much, and we do appreciate your help, Malaysian 04. Tanggal 21 Februari 2021, bertempat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, satu lagi sejarah negara tercipta, iaitu ketibaan vaksin COVID-19 bagi melindungi rakyat Malaysia daripada virus maut itu. Disaksikan oleh Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin, serta Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Jam 10 pagi, burung besi dengan hiasan livery jalur gemilang MH604 yang dipertanggungjawab membawa penawar berkenaan tiba di KLIA. Ia diterbangkan oleh Kapten Hamdan C. Ismail, dibantu Kapten Muhammad Samsurin Muhammad Mustafa bersama dua anak kapal, seorang juruteknik serta seorang pengurus kanan dengan membawa lebih 300,000 dos vaksin Pfizer-BioNTech. Walaupun tugasan logistik ini tampak mudah, tetapi bagi memastikan segalanya selamat dan lancar adalah amanah yang berat. Dan ia telah diuruskan oleh anak syarikat Malaysia Airlines Berhad, MAB Cargo Sdn Berhad dan sebuah syarikat logistik terkemuka di dunia. Sebaik selesai proses pemindahan, trak yang berisi vaksin diiringi Polis Diraja Malaysia PDRM ke lokasi penyimpanan sebagai langkah keselamatan. Bila vaksin COVID-19 ini masuk, kita kena lihat apa peculiarities dia. Jadi from there, kita akan tailor-make the handling SOP mengikut tata cara kerja mereka. Kita tak boleh main pukul rata. Dan kalau kita tak buat kerja tu dengan betul, penggunaan vaksin tu akan membahayakan pesakit. Jadi sebagai a national carrier, ini amat penting untuk kami. Jadi amanah tu tidak akan kami sia-siakan. Sepanjang penerbangan itu discussing about how important is this vaccine. So we have to make sure that it will arrive safely over here in KLIA. And then of course this is the first time, kan? So once landed here, bila masuk ke bahagian Mascargo ni, kita nampak ramai orang menunggu. Lagilah berdebar actually. But alhamdulillah everything goes well. Bagi memperolehi penawar itu, kerajaan telah menubuhkan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin atau JKJAV yang dipengerusikan bersama oleh Datuk Seri Dr. Adam Baba dan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. JKJAV bertanggungjawab menentukan pemilihan vaksin yang selamat dan sesuai untuk digunakan di negara ini. Setelah semua proses pemilihan calon vaksin dimuktamadkan, maka bermulalah proses rundingan perjanjian dengan pembekal vaksin yang dikendalikan oleh bahagian perolehan dan perswastaan KKM sehinggalah perjanjian pembekalan berjaya dimeterai oleh kedua-dua pihak. Pertama sekali, dari segi perolehan vaksin ini, dia hanya kita akan lakukan apabila pihak berkuasa maknanya di Malaysia ni MPRA meluluskan vaksin tersebut. Jadi itu sebabnya dari segi proses kelulusan ini bukannya mudah. Bahagian perolehan dan perswastaan telah bertungkus lumus mendapatkan vaksin berkenaan demi menyelamatkan jutaan nyawa, di mana kini ia telah menelan lebih 1,000 penduduk Malaysia. Sebenarnya apabila ketibaan vaksin itu, kami semua rasa amat bangga dan merasa terharulah kerana inilah hasil yang kami perolehi daripada usaha keras kami selama beberapa bulan, dan kita harapkan mudah-mudahan dengan ketibaan vaksin ini bukan saja boleh memastikan pandemik COVID-19 ini dapat ditamatkan secepat yang mungkin. Pada masa yang sama kita berdoa supaya usaha kami ini akan dapat memberi manfaatlah kepada negara dan juga kepada rakyat secara umumnya. 22 Februari, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Kuala Lumpur
93 depot perubatan dan pergigian ATM antara tempat terpilih sebagai pusat simpanan vaksin PSV. Ini adalah hasil kerjasama KKM dan Markas Angkatan Tentera Malaysia, Bahagian Perkhidmatan Kesihatan MAT-MBPK telah diberi tanggungjawab oleh Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Afendi Buang TUDM untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi frontliners ATM. Keseluruhannya, ATM bakal menerima lebih 84,000 dos dengan 6 kali penghantaran secara berperingkat dalam fasa pertama. Dia adalah sebahagian daripada kesiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mempersiapkan fasiliti mereka untuk menerima vaksin. Pada masa yang sama, Angkatan Tentera Malaysia turut mendapat keistimewaan tersebutlah. Jadi di dalam Angkatan Tentera Malaysia ada 5 pusat simpanan vaksin dan kelima-lima pusat simpanan vaksin ini menerima ultra low temperature freezer yang sama macam berada di depot ini. Menurut pengeluar vaksin, stok penyelamat nyawa ini harus disimpan dalam suhu negatif 70 darjah Celsius. Oleh itu, kawalan ketat lebih fokus ketika logistik dan penyimpanan vaksin. Vaksin kemudian dikeluarkan dari thermal shipper dengan berhati-hati dan pantas. Pemindahan ke ultra low temperature freezer perlu dilakukan dalam tempoh tidak melebihi 5 minit bagi menjamin kualitinya. Anggota yang mengendalikannya telah menjalani latihan khusus bersama KKM sebelum pelaksanaan pada hari ini. Segala proses ini akan direkodkan dan dilaporkan kepada NPRA bagi memperolehi sidil log release supaya boleh diagihkan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV seterusnya. Waktu pengeluaran vaksin selepas disimpan ke dalam peti sejuk khas ini pula hanya dibenarkan 2 kali sehari, iaitu pada jam 9 pagi dan 2 petang bagi mengekalkan suhunya. Okey, bersama saya sekarang adalah thermal shipper, iaitu tempat penyimpanan sementara vaksin COVID-19. Ramai yang bertanggapan bahawa ia sekadar kotak biasa dan tertanya-tanya bagaimana ia boleh menyimpan vaksin Pfizer yang memerlukan suhu negatif 70. Sebenarnya apabila kita tengok dalam ni, ia didatangi dengan teknologi tinggi dan bersama ais kering yang membuat ia bersuhu negatif 70. Walaupun vaksin ini bersaiz kecil, bagi anggota celering hijau yang sasa, memori dapat mengendalikannya adalah sangat bermakna. Kami rasa berbanggalah diberikan tanggungjawab tersebut untuk mengendalikan sehingga ke saat ini adalah pertama dalam hidup kami semua. Institut Kesihatan Negara NIH. Bangunan putih tersegamgah di Shah Alam Selangor ini beroperasi sejak 2 tahun lalu dengan teknologi canggih dan terkini. Ia adalah pusat penyelidikan perubatan negara yang berimpak tinggi. Terbahagi kepada Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan, Institut Penyelidikan Klinikal, Institut Kesihatan Umum, Institut Pengurusan Kesihatan, Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan dan Institut Pendidikan Perubatan. Daripada ke-6 institut berkenaan yang berusia 121 tahun adalah Institut Pendidikan Perubatan IMR. Ia memainkan peranan yang penting sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Penyelidik di IMR di bawah NIH ini berupaya membangunkan test kit diagnostik primer dan probe yang tertentu untuk mengesan virus ini sebelum ada ujian diagnostik di pasaran, dan seterusnya NIH dapat meningkatkan kapasiti pengesanan virus ini
dengan menubuhkan makmal COVID-19 yang khusus ya. Jadi maknanya di makmal NIH ni di bawah unit virology berupaya melaksanakan ujian RT-PCR 5,000 ujian dalam sehari. Penyelidik di NIH di bawah IMR juga telah melaksanakan aktiviti ataupun penyelidikan modeling menggunakan SIER, ARIMA, SIR. Jadi modeling ini memberi maklumat kepada pucuk pimpinan untuk menjangka sama ada pandemik ini akan meningkat tinggi ataupun berkurang. Terbaharu, IMR sedang membangunkan vaksin wabak maut itu untuk rakyat Malaysia. Para saintisnya membuat penyelidikan vaksin jenis mRNA yang mirip Pfizer-BioNTech dan ternyata aktif menyerupai Sinovac. Difahamkan kajian ini mengambil masa setahun lagi untuk mendapat keputusannya. Walaupun memerlukan satu tempoh, sekurang-kurangnya 1 hari nanti, kita tidak perlu membeli dari luar negara. Memandangkan masih lama lagi diperlukan untuk membendung wabak berkenaan. Kalau kita lihat mRNA, mungkin kita sedia maklum, dia bukan daripada virus. Dia just ambil RNA komponen dia. Sebab tu dari segi prosesnya agak mudah, agak cepat. Teknologi ni dah lama. Inactivated ni mungkin agak slow sikit sebab kita nak nyah aktif dulu virus ni. Itu yang akan ambil masa. Kita nak kena pastikan betul-betul dia tidak infektif, tidak boleh menjangkitkan. Ini yang kita kena proses dia panjang sikit. Virus vektor ini agak kurang famous sikit sebab ada dia punya kesan-kesan yang berkaitan dengan dia dan ada isu virus apa nak digunakan kan, kesan dia mungkin virus tu yang digunakan tu selain daripada COVID tu sendiri, virus tu reaksi dengan yang nak vektor yang digunakan. Putrajaya. Sebelum berlangsungnya Majlis Pelancaran Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, kru Majalah 3 berkesempatan mengenali lebih dekat 4 orang warga KKM yang bakal menerima suntikan vaksin terawal bersama Perdana Menteri Malaysia pada 24 Februari. Antara mereka adalah Khairul Ashraf Muhammad Yassin, penolong pegawai perubatan, Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Saya telah berkhidmat selama 20 tahun dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Rutin kerja saya di pejabat lebih kepada penyeliaan untuk penyeliaan anggota di bawah. Sebab saya di pejabat ni kami ada 4 klinik, iaitu di Klinik Kesihatan Presin 9, Presin 11, Presin 14 dan Presin 18. Saya perlu memastikanlah kesiapsiagaan anggota dan peralatan untuk yang digunakan untuk tugas ini. Berita terpilih untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 disambut baik oleh Ashraf, memandangkan tugasan hariannya berhadapan dengan pandemik itu. Suntikan vaksin ini akan melindungi saya lah dan rakan-rakan sekerja dari jangkitan wabak COVID-19 ini. Clement, anak lelaki Maria Francis, rakan sepejabat Ashraf, juga individu yang akan turut sama mengambil suntikan. Majoriti keluarga Clement juga staf KKM, termasuklah isterinya. Bapa kepada seorang cahimata ini bertugas sebagai pemandu ambulans dan kenderaan KKM yang lain. Sejak virus yang berbentuk mahkota berkenaan membiak dalam komuniti, kerjaya Clement menjadi semakin berisiko. Dia perlu membawa pesakit COVID-19 ke pusat rawatan dan menghantar sampel ke makmal wabak itu. Dia begitu teruja apabila dipilih mendapat suntikan vaksin COVID-19 kerana dapat melindungi diri daripada tugasan yang berisiko ini. Saya hari-hari hantar kes COVID, so berdepan dengan kes-kes COVID dengan pandemik ini. So hari-hari balik rumah pun kadang-kadang takut sebab ada family kita, ada family. Bila ada vaksin ni kita rasa lega sikit, rasa selamat.
Insan ketiga adalah Dr. Tan Yi Ling. Dia telah berkhidmat dengan KKM selama 6 tahun, bertugas sebagai pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Putrajaya Persin 9. Ibu kepada seorang puteri ini juga tidak terlepas daripada risiko mendapat jangkitan COVID-19 memandangkan saban hari dia perlu merawat ramai pesakit. Dr. Tan juga berasa lega apabila terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita sebagai frontliner memang selalu terdedah kepada jangkitan COVID. Jadi kita memang berisiko tinggi untuk dapatkan jangkitan COVID. Lagipun ada orang tua kat rumah, anak-anak kecil kat rumah. Bila saya dapat suntikan vaksin ini, mereka pun rasa lagi selamat dapat lindungi. Rakan sebumbung Dr. Tan yang bertugas sebagai jururawat, Sheila Melissa Sikin, juga sangat gembira apabila mendapat tahu bahawa dia akan menerima suntikan penawar itu. Lebih-lebih lagi pada ketika ini, dia perlu bertugas di pusat kuarantin virus maut berkenaan di sebuah hotel Kuala Lumpur. Kena jaga kuarantin pesakit dari luar negara tu. Dari awal kita jaga pusat kuarantin tu sampailah sekarang ni memang sentiasa ada jarak, kena jaga diri, kena cuci tangan, kena bersihkan diri selepas kita attend penghuni tu. Februari, Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Satu lagi hari yang penuh bermakna iaitu Majlis Pelancaran Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Seawal 9 pagi, warga KKM dan Mosti telah berkampung di sini bagi menjalani raptai supaya detik bersejarah 2.30 petang nanti berlangsung tanpa cacat cela. Manakala petugas media pula kelihatan sibuk membuat persiapan akhir untuk siaran langsung sebentar lagi. Jam 1 tengah hari. 9 km dari pusat pelancaran iaitu Klinik Kesihatan Persin 18, vaksin pertama yang akan disuntik kepada beberapa individu bertuah dibawa menaiki kenderaan KKM ke Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pejabat kesihatan ini antara lebih 500 pusat PPV yang dikenal pasti di seluruh negara. Debaran semakin terasa, terutama buat mereka yang terlibat secara langsung dengan program ini. Terutama Ketua Jururawat Pejabat Kesihatan di sini, Lina Ibrahim, yang diberi tanggungjawab memberi suntikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Perasaan tu memang berdebar selepas tahu saya yang dipilih untuk memberi suntikan. Terutama sekali suntikan ini adalah kepada pemimpin nombor 1 negara, Perdana Menteri. Tambahan pula vaksin COVID-19 adalah vaksin yang baru. Jam 2.30 petang. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba dengan diiringi oleh Datuk Seri Dr. Adam Baba, YB Khairi Jamaluddin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Maka bermulalah acara yang dinanti-nantikan oleh pelbagai pihak yang telah berhempas pulas menjayakannya. Untuk pengetahuan semua, di Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya sekarang sedang berlangsungnya acara pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tetapi tidak semua pengamal media dibenarkan masuk ke dalam kerana ruang yang agak sempit. Untuk mengetahui apa yang berlaku di dalam, kita boleh lihat siaran langsung ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin kelihatan begitu tenang menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Jururawat Lina Ibrahim juga tidak gementar menjalankan tanggungjawabnya. Selepas Perdana Menteri Malaysia
Klimen pula yang disuntik penawar itu diikuti Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Sheila, Ashraf dan Dr. Tan. Usai suntikan, mereka diminta untuk berehat selama setengah jam untuk proses pemantauan. Manakala dos kedua mereka diambil pada 17 Mac. Selepas suntikan pertama, mereka akan diberi appointment hadir semula dalam tempoh 21 hari dan ini telah dimasukkan dalam MySejahtera apps lah. Dan dari segi pemantauan memang kebiasaannya sekiranya ada kesan sampingan kebiasaannya akan berlaku dalam 1 hingga 2 hari lah. Kemudian akan tidak ada masalah lah. Bermula dari saat ini juga, orang ramai dialu-alukan mendaftar mendapatkan vaksin COVID-19 di aplikasi MySejahtera versi 1.0.28. Sehingga 16 Mac, hampir 6 juta penduduk negara telah mendaftar. Dan bagi memperolehi kelompok imuniti, 80% rakyat Malaysia perlu divaksinasi. Tak rasa apa pun. Saya gitu-gitu tunggu sekejap, tengok dah selesai je. Macam injection biasa. Ini Tan Sri ada kat sini pun okey. Yeah. So don't worry, come forward anytime. Pada hari berikutnya, Datuk Seri Dr. Adam Baber juga telah mengambil suntikan berkenaan. Seterusnya, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sejak hari pelancaran, ramai barisan hadapan negara telah mengambil pendawar virus maut itu, termasuklah warga Institut Kesihatan Negara NIH seramai 315 orang. Bagai pucuk dicita ulang mendatang, majoriti saintis di sini sememangnya ternanti-nanti dengan suntikan ini kerana mereka tahu keberkesanannya. Dr. Mona Lisa Muhammad Rasib, Ketua Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIH, adalah individu yang bertanggungjawab menjalankan proses vaksinasi ini selama 3 hari, iaitu dari 9 hingga 11 Mac. Walaupun vaksin ini suatu perkara baru dalam hidup Dr. Mona, dia tidak kekok mengendalikannya kerana proses suntikan sama seperti vaksin lain. Selepas kita dah dilutekan dan kita dah shrink out tu dan dalam bentuk syringe yang kita letak ni, dia cuma boleh bertahan selama 6 jam sahaja dan kita perlu injectkan. Kalau selepas 6 jam kita kena buang. Dan vial ni sebut pun kalau bila diletak dalam suhu kesekitaran bukan 2 hingga 8, dia tidak boleh, hanya 2 jam sahaja sebelum kita dilutekan. Kru Majalah 3 juga telah mendapatkan penjelasan terperinci daripada Dr. Mona mengenai kekeliruan penggunaan jarum vaksinasi yang ditularkan warganet. Bila kita nak shrink, kita nak dilutekan vaksin Comirnaty, kita gunakan syringe ni. Kita ambil 1.8 dan masukkan ke dalam dan kita masukkan ke dalam 6 syringe sebesar ini. Selepas kita masukkan tu, kita akan tukar jarum supaya penerima tu lebih selesa. Antara pakar penyelidikan yang mengambil penangkis virus COVID-19 adalah Dr. Rozainani Muhammad Zain, pakar perunding patologi mikrobiologi, unit virologi, Pusat Pendidikan Penyakit Berjangkit, dan Dr. Masita Arif, pakar perunding patologi mikrobiologi dan imunologi, Pusat Penyelidikan Alergi dan Imunologi. Mereka berdua inilah yang memikul amanah menghasilkan vaksin pandemik itu bersama pasukannya bagi keperluan dalam negara melalui teknik mRNA dan ternyah aktif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang juga bekas pesakit COVID-19 tidak terkecuali. Beliau telah mengambilnya pada hari ketiga pelancaran bagi menunjukkan keyakinan bahawa vaksin dari luar negara ini selamat diambil.
Namun masih wujud gerakan anti-vaksin menyebarkan unsur-unsur negatif terhadap penawar berkenaan. Rentetan itu, kru Majalah 3 telah mengikuti Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pulang ke pejabatnya sejurus pengambilan vaksin COVID-19 bagi mendapatkan pandangan beliau. Bahkan saya rasa setengah-setengah suntikan lagi terasa dia punya ni, tapi hari ni Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang orang nak pergi ke Mekah buat suntikan pun rasa mungkin lebih sakit sikit daripada apa yang saya alami pada hari ini. Bagi Datuk Seri Dr. Zulkifli, rakyat sepatutnya menyahut niat baik kerajaan dalam membendung penularan wabak maut. Kita faham satu dos vaksin tu bukanlah sebagaimana eye test cawang, maka sewajarnya kita ambil kerana penyakit seperti ini, wabak ini sebagaimana yang kita tahu dia cukup hebat dari segi merebaknya. Tokoh agama yang juga telah membukukan pengalamannya sebagai pesakit pandemik itu menyatakan orang ramai seharusnya memberi komen positif bagi perkara yang baik. Bagi saya, memang komen negatif ni semua orang boleh buat. Tapi saya cuba mewajarkan diri saya dan bercakap pada diri saya, waqulu linnasi husna, kamu cakaplah kepada manusia yang baik-baik. Kalau kita boleh beri komentar yang baik-baik, cakap yang baik-baik dalam bentuk membina, maka sebenarnya itu jauh lebih baik daripada kita mengambil satu tindakan seperti menunjukkan permusuhan, pergaduhan. Waliyazbillah. Ipoh Perak, Pengerusi Medical Mythbusters Malaysia, Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris mengulas bahawa penerimaan vaksin berkenaan terbahagi kepada vaksin denier dan vaksin hesitant. Vaksin hesitant adalah mereka yang ragu-ragu tetapi boleh menerima penjelasan, manakala vaksin denier akan membuat penolakan terhadap vaksin. COVID-19 vaksin ini, mereka begitu vokal menentangnya, walaupun kita berkali-kali berulang-ulang berkata ini adalah pilihan. Jika anda tak mahu, tak mengapa. Tambah Dr. Firdaus, mitos vaksin adalah satu konspirasi dan mempunyai chip adalah tidak benar. Prime Minister kita mendapat vaksin dan kita lihat betapa kecilnya jarum tersebut. Macam mana chip boleh ada dalam tu. Dan lagi satu, saya rasa di kala dunia yang penuh dengan media sosial, dengan elektronik ni, yang perlu kita risaukan bukanlah chip dalam vaksin, tapi sebenarnya adalah di dalam telefon kita, Facebook. Kalau kita tengok, kita cakap sedikit nak beli kereta, kemudian tu nampak ada iklan kereta second hand. Menurutnya, pasukan perubatan berasa sangat sedih, kecewa dan marah apabila wujud gerakan anti-vaksin dalam negara. Kita sendiri lihat impak dia macam mana. Okay, mungkin ada setengah orang tu tak pernah nampak pun sesiapa ahli keluarga dia meninggal dunia. Tak pernah nampak pesakit tercungap-cungap. Ya? Tak pernah nampak mereka terdekat jatuh begitu saja. Jadi sebagai ayat trending sekarang adalah selagi tak kena tu sembang kosong sajalah. Sembang boleh. Institut Kesihatan Negara NIH bahagian Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Dr. Masita Arif, pakar perunding patologi mikrobiologi dan imunologi, Pusat Penyelidikan Alergi dan Imunologi AIRC, bersamanya pembantunya Ching Yiming, pegawai penyelidik AIRC, telah diberi amanah mengetuai pembangunan vaksin COVID-19 negara bagi kajian mRNA. Jadi mRNA ini adalah jujukan genetik. Dia adalah kod genetik yang boleh diterjemahkan menjadi protein yang spesifik terhadap COVID-19 lah. Jadi badan kita ni nanti apabila disuntik dengan vaksin mRNA ini, kod genetik tersebut akan pergi ke sel di dalam tubuh badan kita ni, iaitu sel ribosom, di mana kod tersebut diterjemahkan menjadi protein. Badan kita sendiri menghasilkan protein yang sama dengan protein COVID-19 ni. Ya? Dan apabila katalah ada virus
COVID-19 ni datang kepada kita, kita dah ada siap-siap sistem imuniti yang boleh kenal pasti dah spike protein yang ada di virus sama dengan antibody yang kita dah hasilkan sebelum ni dan boleh bertindak balaslah menghalang jangkitan virus COVID-19 ni di dalam badan seseorang. Menurut Dr. Masita, asas penyelidikan mRNA mereka adalah sama dengan Pfizer-BioNTech tetapi mempunyai ramuan berbeza. Pada masa yang sama, terdapat pelbagai cabaran yang dilalui timnya dalam penghasilan vaksin ini. Namun, dapat diatasi dengan semangat berpasukan yang tinggi. mRNA ni dia adalah tidak stabil lah sebenarnya. Dia tidak stabil kalau tidak dijaga dengan persekitarannya. Dia mudah termusnah lah macam tu saja. So jadi kita perlukan, sebab itulah untuk nak memastikan mRNA vaksin ni selamat ataupun boleh digunakan, dia mestilah diselaputi oleh nanolipid partikel tersebut supaya ianya tidak dihancurkan oleh enzim-enzim di dalam badan. Itulah cabaran yang kami perlu pastikan supaya vaksin tersebut boleh berfungsi seperti biasalah. Satu lagi kajian yang dilakukan oleh saintis IMR adalah menggunakan teknologi ternyah aktif menyerupai pembangunan vaksin Sinovac. Teknik ini memerlukan sampel virus COVID-19. Pakar penyelidikan yang bertanggungjawab terhadap kajian ini adalah Dr. Rozainani Madzin, pakar perunding patologi mikrobiologi, unit virologi, Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit IDRC, dan Dr. Siti Norzawani Rosli, Pegawai Penyelidik Unit Bakteriologi IDRC. Menurut Dr. Rozainani yang telah bertugas di IMR sejak tahun 2003, kriteria pemilihan pesakit COVID-19 untuk kajian pasukannya adalah memerlukan calon positif SARS-CoV-2 mempunyai gejala teruk wabak ini sehingga dimasukkan ke unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan alat pernafasan. Virus berkenaan juga perlu stabil untuk mereka pencilkan bagi memperolehi kuantiti virus yang lebih tinggi. Selain itu, ianya perlu mempunyai ciri-ciri mutasi tertentu. Bagi jujukan genom secara keseluruhan, aktiviti pendidikan ini amat penting bagi mengenal ciri-ciri virus tersebut. Ini bagi memberi maklumat tentang urutan lengkap genom virus berkenaan. Ya, daripada sini kita boleh memastikan virus-virus yang terpilih adalah virus-virus yang bagus, yang boleh memberi vaksin, boleh digunakan sebagai calon vaksin yang selamat dan berkesan. Mempunyai pengalaman hampir 2 dekad dalam penyelidikan virus, Dr. Rozainani menyatakan bahawa pembangunan vaksin COVID-19 ternyata memberi kelainan cabaran berbanding kajian virus HIV, hepatitis B, hepatitis C dan lain-lain yang pernah dilakukannya. Kali ini, dia dan pasukan berdepan dengan wabak yang menyerang satu dunia dalam sekelip mata melalui proses ternyah aktif virus itu. Pihak penyelidik di IMR bersama dengan pihak kolaborasi daripada Universiti Putra Malaysia dan juga Institut Pendidikan Veterina telah bersetuju untuk menjalankan proses penyaktifan virus melalui kaedah menggunakan bahan kimia dan juga haba, secara haba. Proses ternyah aktif biasanya akan dilakukan di makmal bio keselamatan tahap 3 ini. Untuk memasuki ke dalamnya, para penyelidik perlu menukar baju kepada pakaian khas dan mandi selepas selesai tugasan di sini. Menariknya, ketika penggambaran, Dr. Siti Norzawani Rosli syarat mengandung tidak gentar bersama-sama Dr. Rozainani menjalankan kajian di makmal berisiko tinggi ini. Ini mencerminkan betapa komitednya para saintis IMR dalam mencari penawar bagi rakyat Malaysia. Setakat ini untuk bahagian penyelidikan ternyah aktif,
Majalah 3 hanya dibenarkan membuat rakaman dari luar cermin ini. Difahamkan tidak satu pun peralatan dari luar dibenarkan bawa masuk ke dalam atas faktor keselamatan. Aktiviti yang selanjutnya adalah penambahan adjuvan ataupun pelengkap. Aktiviti ini juga akan dijalankan di Makmal Biokeselamatan Tahap 3. Langkah seterusnya adalah untuk menjalankan ujian klinikal, ujian keberkesanan ke atas haiwan. Langkah ini ataupun kajian ini akan dijalankan di Institut Pendidikan Veterina di Ipoh. Semoga usaha para penyelidik vaksin COVID-19 negara ini akan membuah hasil dan mengkamit golongan muda untuk menjadi saintis. Kelab Tasik, Putrajaya. Hari kelima selepas Khairul Ashraf Muhammad Yassin mendapatkan penawar virus maut, dia kelihatan cergas melakukan aktiviti riadah bersama keluarganya. Menurut Ashraf, sejurus selepas suntikan, dia juga tidak mengalami sebarang alahan, malah boleh memandu membawa isterinya pulang daripada kerja. Selepas pulang tu kami bersembahlah berkenaan majlis yang berlangsung di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Saya pun memberi sokongan dan galakan jugalah kepada dia supaya mengambil suntikan vaksin ini untuk melindungi saya, isteri dan keluarga semua. Dr. Tan Yi Ling juga berkongsi pengalaman bahawa selepas 10 hari suntikannya, dia masih boleh bekerja dan menjalani kehidupan biasa bersama keluarga. Masa suntikan itu tak rasa sakit, cuma beberapa jam lepas tu rasa tangan lenguh sikit, tapi lepas rehat, keesokan harinya dah rasa okey lah. Selain daripada itu, badan rasa sihat saja. Bila dah dapat suntikan ini, kita rasa lagi selamat. Ahli keluarga pun, mereka pun rasa nak cepatkan, tak sabar-sabar nak dapatkan vaksin itu. Manakala Clement, anak lelaki Maria Francis yang kami jumpa pada hari ketiga suntikan di rumah keluarganya di Puchong, juga kelihatan ceria seperti mana sebelum mengambil penawar itu. Biasalah orang cakap macam-macam kan, dan cakap demam ke apa. So setakat hari ni dah 3 hari dah, tak ada apa-apa, macam normal lah je. Macam biasa je, pergi balik kerja macam biasa. Tak ada demam, tak ada batuk, apa pun tak ada. Makan, tidur lagi lah macam biasa, lagi banyak pula tidur. Tak ada apa so far. Lepas ambil suntikan ni rasa lagi confident. So berdepan dengan gejala ni, dengan pesakit, dengan ni lah. So saya rasa lagi selamatlah diri saya. Macam ada shield lah. Seterusnya, Sheila Melissa Sikin juga memberi reaksi yang sama apabila kru Majalah 3 berjumpa dengannya selepas hari kelima pengambilan vaksin COVID-19. Untuk hari pertama tu sejak kita memang rasa kebas lah bahagian bahu tu. Lepas tu hari seterusnya memang okey semua. Suami tu lebih yakin nampak lepas Sheila ambil suntikan tu. Ya, lebih macam tu lah. Dia memang lebih yakin lah lepas nampak saya dalam keadaan okey, dapat buat kerja, tiada komplain sakit, ini sakit itu. Satu tahun COVID-19 melanda, meragut ratusan ribu nyawa.
vaksin pandemik penawarnya. Sinar kehidupan penduduk dunia.